Ya, Tika, Jawatan Kuasa Kajian akan ditubuhkan bagi melihat kejayaan penjara Puncak Borneo di Sarawak termasuk dalam mengawal kesesakan penghuni di penjara. Komisioner Jeneral Penjara Datuk Nordin Mohamad memberitahu jawatan kuasa itu akan diwujudkan secepat mungkin dan pihaknya telah meminta bahagian dasar jabatan untuk menguruskan perkara berkenaan. Kita dah minta bahagian dasar tadi wujudkan segera, maknanya untuk kita lihat apa uniknya negeri Sarawak. Sebab kesesakan dia boleh kawal kan, yang acceptable overcrowding. Dah kalau 10% ni almost tak ada overcrowding lah. Below 10% kan. Tapi dalam kes di Sarawak ni secara overall dia ni 9% undercrowding, bukan overcrowding. Undercrowding dia tu 9%. Maknanya kapasiti dia tu mampu menampung lebih daripada jumlah banduan yang ada sekarang. Datuk Nordin menjelaskan langkah ini penting bagi mengkaji kaedah selain melihat cara yang dipraktikkan oleh penjara Puncak Borneo dalam menangani dan mengurangkan masalah kesesakan penghuni sehingga 9% iaitu di bawah kapasiti sesebuah penjara. Beliau memaklumkan secara keseluruhan kesesakan penghuni di penjara di seluruh Malaysia adalah terkawal iaitu kepada 8% berbanding 32% pada tahun lepas. Selain itu, tambahnya jawatan kuasa itu juga akan melihat kaedah yang digunakan oleh penjara tersebut bagi menangani kes jenayah berulang dalam kalangan banduan sehingga 0.25% atau hanya seorang daripada 300 banduan yang dibebaskan akan kembali semula ke penjara. Datuk Nordin menyatakan demikian kepada pemberita selepas menyampaikan anugerah pingat Jabatan Penjara Malaysia tahun 2021 Zon Sarawak di Penjara Puncak Borneo, Kuching. Seramai 21 penerima anugerah pada majlis berkenaan dengan menyaksikan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Dr. Sabariah Putit menerima pingat Johan Bakti iaitu pengiktirafan tertinggi Jabatan Penjara Malaysia kepada individu terpilih di atas kesetiaan berbakti dalam sistem pemulihan jabatan. Pembangunan 5 tahun yang dirancang bagi kawasan barat negeri ini akan dimulakan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata pembangunan berkenaan akan melibatkan kawasan antara lembangan Batang Sadong dan Batang Lupar. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mendedahkan kawasan terlibat adalah Gedong, Simunjan, Asajaya, Sadong Jaya, Sebuyau hingga Kelingga. Sambil menegaskan pelaksanaan pembangunan itu bakal menelan kos yang besar, ia bagaimanapun diyakini akan memberi limpahan ekonomi kepada rakyat di kawasan itu. Ini termasuk pembinaan rangkaian jalan raya yang menghubungkan Gedong hingga Kelingga selain mempertingkat aspek pertanian di kawasan Lingga yang telah dikenal pasti berpotensi sebagai pengeluar beras di negeri ini. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Gedong menyatakan demikian pada majlis makan malam apresiasi N26 Gedong di Kuching malam tadi. Beliau turut berterima kasih atas sokongan padu yang diberikan oleh penduduk di kawasan Gedong kepadanya pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-12 yang lalu. Justru Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berikrar untuk meneruskan serta menambah baik perancangan pembangunan yang telah diusahakan oleh bekas Wakil Rakyat Gedong, Datuk Muhammad Naruddin Majais. Kerajaan negeri membantu menambah baik kemudahan unit rawatan rapi ICU di Hospital Umum Sarawak HUS. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Uga Embas, kemudahan tersebut berdepan kekurangan sebelum ini terutamanya untuk kegunaan pesakit COVID-19. Penambahbaikan ini, ujar Datuk Ahmad Douglas, merangkumi pembinaan 36 poin ventilator dengan kos 1.3 juta ringgit yang siap baru-baru ini. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan akan membantu mengubah suai tempat letak kenderaan berbumbung lama kepada 10 bilik ICU dengan kerja naik taraf dijangka bermula Februari depan. Sebagai tambahan, kerajaan negeri juga bersetuju untuk membina saluran gas oksigen bagi kegunaan 40 katil pesakit COVID-19 di kompleks belia sukan dengan peruntukan RM500,000. What we're doing is we are just preparing for the worst. At the moment, you can see every day our figure are really very low compared to September.
Dato' Ahmad Douglas berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke HUS bersama Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian dan Pengarah HUS Dr. Ngan Hee Ong. Beliau turut mengingatkan rakyat Sarawak supaya sentiasa berwaspada semasa sambutan Tahun Baru Cina dengan mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan bagi mengekang penularan COVID-19. Sementara itu, dalam lawatan yang sama, operasi Hospital Umum Sarawak HUS dijangka kembali normal seperti sebelum pandemik COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, ketika pandemik, kebanyakan perkhidmatan kesihatan tertunda, terutamanya penggunaan katil untuk pesakit biasa. Ini termasuk kemudahan katil unit rawatan rapi ICU pesakit bukan COVID iaitu 70 katil tersebut telah digunakan ketika kemuncak pandemik COVID-19 melanda Sarawak. And now we trying to repurpose, do something more permanent by setting out another ICU beds so that when if the infection comes, we can keep the main hospital clean and we take the infection patients here. So that the main hospital can continue to operate as normal. Sebelum ini, katanya kemudahan perubatan di HUS tidak dapat digunakan sepenuhnya bagi keperluan pesakit COVID manakala urusan pesakit lain terpaksa ditangguhkan termasuk pembedahan. Dalam masa sama, beliau turut menyokong pembinaan tetap bilik ICU 10 katil baru di tempat letak kenderaan berbumbung lama di HUS yang boleh digunakan sebagai katil wad biasa jika tiada keperluan luar jangka. Jasad bekas Timbalan Ketua Menteri Sarawak mendiang Datuk Simon Dembab Maja selamat disemadikan di tanah perkuburan St. Christopher Chapel di Engkelili kira-kira pukul 10 pagi tadi. Upacara pengebumian dibuat sebaik selesai upacara sembahyang di St. Christopher Chapel Engkelili. Hadir pada kedua-dua upacara, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Samion, Residen Bahagian Seri Aman Datuk Indit Bangai, pegawai-pegawai kerajaan, ahli keluarga serta sanak saudara mendiang. Mendiang Datuk Simon meninggal dunia Sabtu lepas di sebuah pusat perubatan swasta di Kuching pada usia 85 tahun. Merupakan antara pengasas bersama Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, mendiang dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri dalam Kerajaan Campuran Sarawak pada tahun 1970. Mendiang meninggalkan balu Datin Rosalind Siti Germany, 3 anak, 3 cucu serta 2 cicit. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vanessa untuk perkembangan di Sarawak.